الحمد لله الذي أمرنا باتباع رسوله ومعرفة الهدي بدليله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاعبدوا واشكروا له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatlah kepadanya dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya perintah Allah dan Rasulnya telah sampai kepada kita dengan pelbagai cara, antaranya dengan cara membaca Al-Quranul Karim dan mendengarnya, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar khutbah, syarahan agama dan program-program agama melalui media massa, dan tidak kurang juga dalam sistem pembelajaran kita. Telah sampai dan telah diberitahu kepada kita segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan pelbagai cara. Akan tetapi marilah kita tanya pada diri kita, adakah kita telah menerima dan melaksanakan segala yang diperintahkannya ini? Dan di manakah kesan-kesannya dalam kehidupan diri kita? Adakah kita telah mengubah kehidupan kita? Adakah kita telah betulkan akhlak-akhlak atau tingkah laku kita daripada tidak elok kepada yang lebih elok? Adakah kita sedang menuju kepada amalan-amalan soleh dan menambahkannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya masih ramai lagi dari kalangan kita yang masih tenggelam dalam maksiat. Kita hidup dalam kemaksiatan kerana terlalu mengikut hawa nafsu. Kita mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini seperti mendengar cerita dongeng yang berlaku begitu saja. Inilah yang berlaku kepada kita semua, sama ada lelaki atau perempuan, kecuali sedikit di kalangan kita orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meringan-ringankan solat adalah perkara biasa. Mendapat harta cara haram merupakan satu gaya hidup dalam menambahkan ekonomi. Mendengar nyanyian dan muzik serta menonton filem yang tidak senonoh sudah menjadi satu tabiat dalam sebuah institusi keluarga dan masyarakat kita. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan ajnabi yang bukan mahram menjadi suatu perkara biasa, dan berdua-duaan ke sana kemari, sama ada di pejabat, di tempat makan, dalam kereta dan sebagainya, atas alasan urusan kerja, tidak ketinggalan di rumah-rumah kenduri, di pasar raya, dapat tegan silu bertepuk tampar dengan bukan mahram dan tidak menutup aurat. Perkara ini semuanya telah diketahui akan larangannya, sehinggalah ada kalanya mendapat teguran daripada orang agama seperti tu imam, ustaz-ustaz, orang tua-tua dan sebagainya. Akan tetapi semuanya ini dipandang remeh dan tidak ada perubahan dibuat. Malah orang yang menegur pula dipersalahkan. Firman Allah dalam suratul Hajj ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maksudnya, keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, akan tetapi yang buta itu adalah mata hati yang ada di dalam dada. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya seorang mukmin yang sebenarnya ialah apabila dia mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan bersegera melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
di dalam suratul Ahzab ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maksudnya, dan tidaklah harus bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara yang mempunyai hak memilih sendiri mengenai urusan mereka, dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Dalam ayat tadi kita dapati membuat satu kesimpulan. Dalam ayat tadi kita dapat membuat satu kesimpulan bahawa tidak harus bagi seorang mukmin membuat pemilihan apabila berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara itu bertentangan dengan prinsip dan kehendaknya, kerana setiap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik untuk hamba-hambanya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran bahawa Allah akan mengazab orang-orang yang mengingkari perintahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Nur ayat 63, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maksudnya, oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya sentiasa beringat serta berjaga-jaga supaya mereka tidak ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran bahawa Allah akan mengazab manusia dalam dua bentuk. Pertama, azab di dunia yang berbentuk fitnah. Dua, azab yang amat pedih di akhirat nanti. Fitnah ini terdiri dari segala fitnah seperti buta hati, sakit, kehilangan harta benda, bencana alam seperti gempa bumi, kemarau, banjir dan kezaliman serta kejahatan manusia terhadap manusia dan sebagainya. Inilah yang dapat kita lihat dan rasakan sekarang. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama terdahulu amat mengambil berat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka segera melaksanakannya tanpa berlengah. Contohnya dalam peristiwa mengubah kiblah dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Sebelum penurunan wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat bersolat menghadap Masjidil Aqsa apabila menerima perintah supaya solat didirikan menghadap ke arah Baitullahil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram. Solat pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadapkan Baitullah adalah solat Asar. Baginda mendirikan solat itu bersama-sama para sahabatnya. Setelah selesai solat, maka seorang sahabat yang bersolat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah keluar memberitahu sekumpulan sahabat yang lain yang pada ketika itu sedang bersolat, maka dalam keadaan rokok. Pada ketika itu apabila mereka mendengar sahaja berita yang disampaikan oleh sahabat tadi, kumpulan sahabat yang sedang bersolat itu terus mengubah kiblat mereka ke arah Baitullah di Makkah tanpa banyak soal. Dan dalam satu peristiwa yang lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apabila turun ayat yang memerintahkan supaya wanita-wanita mukmin menutup aurat mereka, maka dengan serta-merta perintah itu ditaati, sehingga diriwayatkan mereka telah menyelimut tubuh mereka dengan pakaian hitam. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sedang aku dihidangkan arak di rumah Abi Talhah radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang seorang lelaki memberitahu sesungguhnya arak telah diharamkan. Dengan serta-merta mereka menghentikan hidangan arak itu. Seluruh penduduk Madinah telah menuangkan arak dari rumah-rumah mereka ke jalan-jalan sehingga kelihatan seperti kota Madinah banjir dengan arak.
Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, inilah keadaan orang-orang yang beriman dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka segera melaksanakan tanpa berlengah walaupun bertentangan dengan kehendak mereka. Walaupun sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka amat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat taat kepada arahan Allah. Marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri kita. Adakah kita tergolong ke dalam kalangan hamba-hamba yang taat atau ingkar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anfal ayat 24 hingga 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila ia menyeru kepada kamu perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah dan menyekat antara seorang itu dengan pekerjaan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah amat berat azab siksaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وسلم الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله وحب الدين سلطان حجي عبد الحليم معظم شاه إن المرحوم سلطان بدلي شاه. اللهم امنحه الرشاد ووفقه للسداد وأصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين اللهم الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وفل حدهم ونكس أعلامهم ورد كيدهم على نحورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في مصر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرسل العذاب عليهم. اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.